Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Sadaqallahul azim. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita gunakan dulu diagram kita yang berwarna pink untuk kita keluarkan perkataan-perkataan yang mudah-mudah ataupun kita belakangnya sebagai isim dan haraf yang popular. Perkataan pertama yang saya ada X ini ialah perkataan popular. Siapa yang ada buku boleh ambil di sana. Kamus tinggal satu boleh. Perkataan pertama ialah dzalika. Itu termasuk dalam kumpulan apa tu? Isim isyarah. Kalau kita menunjuk dzalika, itu kita menunjuk seorang lelaki itu, atau jantina perkataan yang kita nak tunjuk itu ialah lelaki, seorang lelaki itu. Ni, cuba tengok diagram kita warna pink tu, ulang kaji sekejap. Kalau saya sebut seorang lelaki itu, macam mana sebut? Dzalika, dua orang lelaki itu zanika ataupun zainika, orang-orang lelaki itu ulaika. Kalau saya tunjuk seorang perempuan itu tilka, dua orang tanika ataupun tainika, orang-orang perempuan itu ulaika. Kalau saya tunjuk dekat seorang lelaki ini hadza, dua orang lelaki ini hadzani ataupun hadzaini, orang-orang lelaki ini hadza. Seorang perempuan ni hadhihi, dua orang hadza hatani ataupun hataini, orang-orang perempuan ini hadza. Yang itu sepatutnya nanti diagram warna pink ni boleh buang. Sebab perkataan-perkataan yang popular ni kita tak payah simpan dalam, kita sepatutnya disimpan dalam kepala kita. Okey, ini perkataan ni bahasa Melayu lah. Kita tanda right itu makna dia sudah jadi bahasa Melayu. Alim makna apa? Yang mengetahui, ya. Okey, ini cara dia. Kita boleh melihat perubahan pattern perkataan ini daripada perkataan fi'il madhi alima. Macam mana nak terjemah fi'il madhi alima? Dia telah mengetahui, ini fi'il madhi. Dan kita boleh tukar kepada pattern isim fa'il. Macam mana dia boleh jadi pelaku? Daripada alima jadi alimun, iaitu orang yang mengetahui, ya. Kalau kita tengok perkataan, saya kata kataba. Apa makna kataba? Dia telah menulis. Kalau penulis, katibun.
qara'a maknanya dia telah membaca. Kita tukarkan pada isim fa'il qari'un. Ya, tapi boleh pecah kepada muzakkar muannas lah. Kalau perempuan jadi qari'ah, katib jadi katibah, alim alimah. Ya. Kalau saya kata apa lagi? Hafizah, dia telah menghafaz. Kalau orang yang menghafaz, hafizun. Ya. Okey, yang susah dia kalau dia perkataan di tengah dia ada harf illah, saya kata nama. Apa makna nama? Dia telah tidur. Kalau orang yang tidur, naimun. Ini ikut dia pattern dia. Cumanya alif tu ditukar hamzah, naimun. Kalau berpuasa apa? Shoma. Orang yang berpuasa shaimun. Tukarkan saja pattern dia tu, dia akan jadi apa ni, orang yang mengetahui. Ni orang yang menulis, penulis. Ini orang yang membaca, pembaca. Ini orang yang menghafaz, penghafaz. Orang yang tidur, penidur. Ya, shaimun makna orang yang berpuasa. Okey. Banyak perkataan yang sebenarnya kita tahu tapi kita boleh pecah lagi dengan mudahlah. Seterusnya ini bahasa Melayu, tuan-tuan. Al-ghaib. Makna apa ghaib? Ghaib lah, ghaib. Ghaib tu makna tak nampak, benda-benda yang tidak nampak daripada pemandangan kita. Wa itu harf apa tu? Harf atas. Kemudian ini adalah lawan ghaib. Ghaib lawannya nyata, yang nampak. Asy-syahadah itu nampak. Mana kalau kita bersaksi dalam syahadah kita itu disaksikan, diketahui oleh orang lain. Ini sifat-sifat Allah. Sepatutnya kita sedia maklum. Al-Aziz maksudnya yang maha perkasa, Ar-Rahim yang maha penyayang, pengasih. Samalah. Habis. Maknanya kalau kita tengok ayat yang ke-6 daripada surah As-Sajadah ni, tak ada satu pun yang kita tak tahu. Itulah maknanya mudahnya bahasa Arab. Ya, sebab kita dah belajar sikit dia, semua kita tahu dalam ayat yang ke-6 ini. Okey, mari kita tengok ayat yang ke-6 dulu, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan terjemahkan zalika. Apa makna zalika tadi? Itu. Jadi seperti mana yang saya sebutkan dalam kelas kita yang lepas, bila itu kita tunjuk, mesti tahu benda yang kita tunjuk tu. Kita tak boleh tunjuk satu benda yang kita pun tak tahu. Itu orang mimpi, kan? Tunjuk sana, tunjuk sini. Zalika, itu kembali kepada siapa? Apa yang ditunjuk di situ? Ya? Tapi kalau tuan-tuan tengok, kita akan tahu lah, itu ialah alim. Apa mana? Yang mengetahui. Alimul ghaibi, yang mengetahui perkara ghaib. Siapa tu? Itu tu ditunjuk tu ialah yang kita ceritakan sebelum ni. Allah yang menciptakan langit, bumi. Antara keduanya dia menguruskan segala urusan tu. Urusan yang dicipta oleh Allah akan kembali semula kepada Allah di hari akhirat nanti. Itu pencipta itu yang menjadikan langit dan bumi itu adalah alimul ghaib. Apa makna alimul ghaib? Yang maha ayat mengetahui perkara ghaib. Okey, tuan-tuan, kita dah belajar mubtada khabar, kan? Mubtada maknanya subjek lah. Orang belajar kata subjek, misalnya kalau kita sebut sahaja apabila isim memulakan ayat, dia mesti baris depan. Maka inilah dipanggil mubtada ataupun subjek.
Bila ada mubtada ataupun subjek, mesti ada apa? Mesti ada khabar. Kita kata Allahu alimun. Allah itu adalah yang mengetahui. Kalau yang maha mengetahui, kita tukar pattern dia. Alim itu jadi maha mengetahui. Ini perbuatan tu banyak ataupun melampau, dia jadi alimun, rahimun, hakimun. Ini akan jadi khabar. Khabar baris satu tuan-tuan, juga baris kalau saya tak nak sebut nama Allah, saya tukar dia kepada dhamir. Apa dhamir yang sesuai kepada Allah? Huwa. Dia adalah maha mengetahui. Kita kata huwa alim. Bisa katalah kita tak ambil dia huwa alimun. Ini tetap mubtada, ini tetap khabar sebab dia isim. Tetapi kenapa huwa tu tak bagi depan? Sebab dia mabni. Kalau saya tak nak menggunakan dhamir, saya tunjuk pencipta itu, kita kata apa? Zalika. Dia tetap akan jadi mubtada. Zalika alimun. Yang mencipta langit dan bumi itu adalah yang maha mengetahui. Boleh macam ni pun boleh jadi mubtada, dhamir pun boleh, isim isyarah pun boleh, isim mausul pun boleh. Saya kata alladhi khalaqa. Ini panjang sikit lah, sebab alladhi dia tidak boleh bergantung kan. Tuhan yang apa? Yang telah menciptakan al-ardha. Ada dalam dia punya khabarnya, alladhi khalaqal ardha, Tuhan yang telah menciptakan bumi. Ada tak khabarnya? Belum lagi, kena buat. Alimun adalah yang maha mengetahui. Jadi tuan-tuan, mubtada ini hendaklah isim ma'rifah yang dikenali. Kalau ini dikenali dengan apa ni? Alif lam. Ini dikenali sebab dhamir. Nak tunjuk dia, mesti tahu dia tu siapa. Dia tu iaitu Allah. Kita nak tunjuk itu juga mesti spesifik. Siapa dia yang mencipta itu? Ataupun perkataan alladhi ni perlu dijelaskan siapa dia alladhi. Semua ni yang kita katakan ini, ini semua 1, 2, 3, 4. Itu semua akan jadi mubtada. Dan kita mesti cari khabar, kerana mubtada ialah isim yang memulakan ayat. Tak kisah isim itu ada alif lam, mana yang kita maklum, ataupun dia adalah dhamir, ataupun dia isim isyarah, ataupun dia isim mausul, ataupun apa-apa isim lah, nama orang ke, semua boleh. Jadi di sini dalam ayat kita ini, zalika itu akan jadi mubtada. Inilah mubtada. Kenapa? Kenapa jadi mubtada? Kerana dia isim yang memulakan ayat. Mana khabarnya? Alimu. Biasa orang tua menerjemahkan khabar itu ialah adalah. Zalika yang mencipta langit dan bumi itu adalah yang mengetahui. Tetapi kenapa dia tidak ada tanwin? Mana-mana isim apabila dibuang tanwin dia, tuan-tuan hanya perlu kemahiran menjeling ke sebelahnya. Biasanya 90% kalau siapa jawab mudhaf tu betul. Nak pastikan, tengok ini mudhaf, dia adalah khabar, dan dalam masa sama dia mudhaf. Dia dua peranan dia lah. Nak tahu ini, pastikan dia mudhafun ilaih. Tengok, boleh tak dia jadi mudhafun ilaih, perkataan yang disandarkan kepadanya? Boleh tak? Apa tanda dia mudhafun ilaih? Garis bawah. Bila dah confirm garis bawah tu, memang itulah
dia adalah mudhafun ilaih, disandarkan perkataan alim yang mengetahui kepada perkara ghaib. Alimul ghaibi, Rasulullahi, Habibullahi, Abdullahi. Semua mudhafun ilaih itu baris bawah ataupun mana-mana dhamir yang melekat. Kalau saya tak nak sebut Rasulullah, saya boleh gunakan ganti nama kepada Allah. Apa dia? Allah apa ganti nama dia? Huwa. Huwa tu kalau dia tidak melekat. Kalau dia muttasil, huwa akan bertukar kepada huwa. Rasulullahi, mesti baris bawah. Kalau saya tak nak sebut Allah, saya gantikan Rasulu. Maka pelajaran yang lepas telah menyimpulkan kepada kita, yang ini dipanggil mudhaf. Apa syarat dia? Tak boleh alif lam dan tak boleh tanwin. Okey, apakah syarat kepada mudhafun ilaih? Dia baris di bawah. Okey, hujung dia baris bawah. Dan satu lagi, dhamir muttasil dengan mesti dengan isim. Ni isim. Dhamir yang muttasil dengan isim, DMDI. Ini baru buat. Dhamir muttasil dengan isim ni. Kalau tuan-tuan pegang formula tu, dia akan jadi betul lah. Cumanya kalau kita kalau kita nak jadikan dua orang rasul, dia akan jadi apa? Rasulani. Kalau dua orang rasul kepada Allah, Allah mesti baris di bawah lah. Cuma kita kena tambah satu lagi syarat kepada mudhaf ialah dia mesti dibuang nun musanna atau nun jama'. Muslimuna, na dia tu kena buang. Muslimina kena buang na tu. Muslimaini, ni tu kena buang. Kalau rasulani, apa yang perlu dibuang? Buang ni, ni dibuang, dia akan Rasulullah Allahi. Rasulullah Allahi. Tapi kalau sambungkan Rasulullahi, tak nampak tak nampak dari segi lafaz, tetapi nampak pada tulisan dua orang Rasul Allah. Saya kata Nabi Musa dan Nabi Harun Rasulullah Allahi, dua orang Rasul kepada Allah. Macam kita baca doa lah. Doa kita apa? Allahumma ighfir lana dzunubana. Tengoklah kalau baca doa seorang, dua ibu bapa macam mana sebut? Kalau satu orang ayah disebut wa. Cuba guna diagram hijau tuan-tuan. Hijau. Nampak? Oh, lagi senang kan? Kesian Ustaz. Ini boleh simpan. Okey. Sini. Okey, terima kasih Kak Sarwa. Senanglah saya. Okey, kalau diagram warna hijau hijau terbalikkan yang pecahan tu, pecahan isim. Bila kita sebut isimnya, isim boleh dipecah kepada jantina dia muzakkar dan muannas. Dia boleh dipecah kepada bilangan dia. Kalau satu dipanggil mufrad, kalau dua musanna, kalau ramai jamak. Okey, kalau seorang ayah disebut walidun. Walid. Walid. Kalau dua orang ayah
walidani atau walidaini. Cumanya perkataan walidaini dah jadi dua ibu bapa. Dia tak jadi dua orang ayah. Dah jadi satu istilah yang sangat kita biasa dalam doa-doa kita. Walidani atau walidaini makna dua ibu bapa. Dalam Quran pun kata wabil walidaini ihsana. Itu bukan kena buat baik kepada dua orang ayah. Siapa ada ayah sendiri dan ayah tiri bolehlah. Tapi maksud di situ walidai wabil walidaini, dua ibu bapa. Kalau jamak dia macam mana? Waliduna ataupun walidina. Kalau perempuan dia jadi apa? Walidah, walidatun. Apa makna walidah? Seorang bapa perempuan. Dia jadi ibu lah. Walidah, ibu lah, ya? Boleh tak? Dua orang ibu, walidatani ataupun jamak dia walidatun atau walidatin. Ini disebut dalam Quran, ya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna, ya. Ibu-ibu mereka ini akan menyusukan anaknya haulaini kamilaini, 2 tahun, ya. Okey, contohnya lah dua ibu bapa disebut walidani ataupun walidain. Jadi maknanya kita sebut begitulah. Kita ambil yang pilihan walidaini. Kalau dua ibu bapa saya apa? Dhamir muttasil? Ya. Ya, yang gitu. Jadi apa yang kewajipan untuk pertama? Kita kena buang alif lam tanwin dan nun. Kerana mudhaf tak boleh alif lam, tak boleh tanwin dan tak boleh nun musanna atau nun jamak. Ya, walidani, walidaini, waliduna, walidina. Yang nana itu kena buang. Jadi macam mana bunyinya ni? Dua orang ibu bapa saya, walidai campur ni ya dah ada dua, kan? Dia akan jadi dua ya jadi macam mana? Walidayya. Itu dua ibu bapa saya. Kalau kita biasanya doa untuk seorang-seorang, Allahumma ufirli wali walidayya. Li tu harf jar, selepas harf jar mesti guna ya nun, walidayya untuk dua ibu bapa saya. Kalau ramai ibu bapa kita gunakan kalimah jamak. Sana nampak lagi tak? Tak nampak. Tak nampak. Okey, saya potong saya masukkan kat sini. Okey, kalau li, lepas li mesti guna ya nun, Apa jamak pada walid tadi? Jamak dia, jamak waliduna ataupun kalau selepas harf jar kita guna walidina, macam kita baca doa apa dia, doa lepas makan, Allahumma barik lana pula. Itu lapar tu. Apa? Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimun ke minal muslimin. Kita guna muslimin itu kerana dia terletak selepas min harf jar, Okey, li harf jar kita mesti guna walidina. Apa makna walidina? Ini dah jadi satu istilah ibu-ibu dan bapa-bapa kami. Dua ibu-ibu dan bapa-bapa ramai. Kalau kita sandarkan kepada kita mencari mudhafun ilaih dua cara. Satu, cari isim baris bawah di hujung Rasulullahi, Habibullahi, Abdullahi. Yang kedua, cara mencarinya ialah cari dhamir yang muttasil. Mana-mana dhamir muttasil dengan isim, dia mesti dari mudhaf ilaih. Ni dhamir muttasil dengan isim lah. Ni isim, ni dhamir muttasil. Ni saya saja pisahkan ni. Jadi kalau ini jadi mudhaf, apa syarat dia?
buang nun, buang tanwinnya dan buang alif lamnya, maka dia akan jadi macam mana? Walidina. Ini maknanya ibu-ibu dan bapa-bapa kami. Itu jamak. Kalau kita biasa doa untuk ramai, ini adalah yang lebih sesuai lah. Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidina. Mana ibu-ibu dan bapa-bapa kami. Kalau baca seorang-seorang Allahumma ighfirli wali walidayya. Walidayya, dua ibu bapa saya. Itu sikit perbezaan dia. Dan tuan-tuan cepat kuasai mudhaf ilaih. Dia sangat senang. Asalkan tuan-tuan kenal isim. Isim itu ditanggalkan alif lam tanwin. Kalau dia musanna dan jamak, tanggalkan nun. Dan mudhaf ilaih lagi senang. Tengok je isim baris bawah dan cari saja dhamir yang muttasil dengan isim. Okey. Siapa rasa saya laju, suruh saya ulang dan perlahankan. Boleh, saya boleh. Boleh ke tak? Terlaju ke tak? Okey, boleh faham. Saya tanya, saya jawab. Okey. Dah, cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Zalika. Ya Kak Maimunah. Ya. Sebab pilihan dia dua je. Pilihan untuk dua ibu bapa, walidani ataupun walidaini. Okey, kalau lepas haraf jar gunakan walidaini. Lepas haraf jar gunakan ya. Jangan gunakan alif tu. Sebab pilihan dia walidani, dua ibu bapa, ataupun walidaini. Kalau lepas haraf jar, kita gunakan yang walidaini. Jangan tengok tanda bagi bawah tu lah. Tengok dua pilihan saja. Kita tak ada pilihan ketiga. Ini diterangkan dalam kita punya diagram ni nanti. Okey, cuba tengok sekejap. Isim hanya boleh menerima 3 saja baris, tidak lebih. Macam mana pun dia berubah, baris dia tak lebih daripada 3. Okey, cuba tuan-tuan tengok. Kalau sebut seorang muslim, macam mana kalau bagikan depan? Muslimun, tu bagi depan lah. Bagi bawah muslimin. Kalau baris atas musliman. Itu 3 baris. Tetapi bila jumpa yang kalau 2 orang muslim, macam mana bunyinya? Muslimani. Itu mewakili bagi depan nanti. Apa-apa isim yang terpaksa dibariskan depan untuk 2, gunakan alif tu. Okey, atau satu pilihan lagi apa? Muslimaini dengan ya tu kan, itu akan mewakili baris bawah, contohnya selepas haruf jar. Dan dia juga mewakili baris atas. Contohnya isim baris atas apa dia? Yang tuan-tuan dan perempuan terkenang. Isim baris atas. Ingat tak? Kalau tuan-tuan tak ingat, melambat-lambat ada diagram warna purple. Cuba buka purple punya diagram. Siapa tak ada, ambil kat sini. Purple Cuba tuan-tuan tengok dia tu isim Isim ni nanti kita akan rumuskan. Isim memang purple yang ni. Ni. Okey, tengok diagram warna isim ni. Warna isim pula. Isim purple. Okey, isim terbahagi kepada 2. Satu isim mabni. Ini jangan bincang lah. Kakak yang isim, terbalikkan dia. Tu dia. Okey, kalau kita terbalikkan ni fi'il. Ni simpulan fi'il kat sini, simpulan isim di sini. Isim terbahagi kepada 2. Satu mabni. Mabni ni kita jangan bincang sebab dia takkan berubah sampai kiamat. Macam itulah rupa dia. Dan kalau nak dakwa isim tu mabni ada 8 benda ni. Tidak lebih daripada kotak ni.
Ya. Yang kedua, isim apa dipanggil? Kalau lawan mabni, mu'rab. Mu'rab makna dia boleh berubah. Berubah tu bukan sampai 10 perubahan. Bagi depan, bawah dan atas dia. Isim hanya 3 je perubahan baris dia. Janganlah takut sangat. Dia berubah kejap depan, kejap belakang. Belakang tak ada. Dia 3 saja baris. Kalau isim tu baris depan dia panggil isim marfu'. Kalau dia tuan-tuan nak bariskan saja depan macam ni nanti, dia panggil isim marfu' ni. Dia ada 6 keadaan dia. Ni. Mubtada, khabar, isim kana, khabar inna, isim fa'il dan naib fa'il. Kalau tuan-tuan misal kata jumpa dia baris atas, macam contoh dia ni. Baris atas, depan dan bawah tu dikira pada baris yang paling akhir, hujung. Jangan kira semua Kalau ni ni baris atas dia. Ni baris apa ni? Bawah. Tengok ni syai'in. Ni baris apa? Nada. Ni baris atas. Sebab hu ni kata lain Ini baris apa? Dikira pada baris yang paling hujung sekali. Itulah hukum nahwu dipanggil sebab yang akan mengubah makna ialah baris yang paling hujung di situ. Okey, kalau kita jumpa hujung isim tu berbaris di atas seperti kulla isim. Isim ni rinjang isim jangan masukkan fi'il dan harf. Bila dia baris atas, dia ada 11 keadaan dia. Kebanyakannya tuan-tuan dan perempuan belajar secara umum dengan Ustaz Nasruddin tapi untuk mahirkan kita boleh tolong selepas ni. Kemudian yang ketiga, isim tu baris di bawah. Hujung dia baris bawah, misal kata al-wajib, asy-syahadati, apa lagi, al-insan. Ada 2 saja keadaan dia. Lepas harf jar ataupun mudhafun ilaih. Kalau kita tengok-tengok, dia bagi depan tapi tidak termasuk dalam 6 ni. Dia akan hanya mengikut. Dia kumpulan tawabi'. Yang bawah tu, dia bukan baris depan sebab dia, tapi sebab dia ikut perkataan sebelumnya. Ada tak? Saya kata zalika alimul ghaibi wasyahadati. Sebab ghaibi bagi bawah, dia pun ikut bagi bawah. Azizu Ar-Rahim. Ni bagi depan, dia pun ikut bagi depan. Ada 4 sebab kalau mengikut ni begitu juga kalau kita jumpa isim baris atas, 11 sebab ni tak jumpa. Makna dia hanya mengikutlah perkataan sebelumnya. Begitu juga kalau kita jumpa dia baris bawah tapi bukan atas 2 sebab ni. Dia bermakna dia tawabi'. Tawabi' makna apa? Mengikut. Dia hanya mengikut perkataan, baris perkataan yang sebelumnya. Okey, itu menjawab soalan apa tadi? Kakak Maimunah. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan, ini mubtada khabar juga terjemahkan semula zalika alim. Itu menunjuk kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu adalah yang mengetahui perkara baik. Ini mubtada, ini khabar, dan dia juga adalah mudhaf sebab dia ditanggalkan alif lam dan tanwinnya. Yang ini akan jadi mudhaf ilaih. Yang mana mengetahui perkara baik wa asy-syahadati, nyata. Ini baris bawah ni hujung dia kerana dia mengikut. Kalau mengikut tu, tuan-tuan tengoklah dalam purple punya diagram tu, tawabi' tu ada 4 sebab mengikut. Ini dipanggil waw ni waw apa? Waw ataf. Selepas waw ataf dipanggil apa? Ma'tuf. Ma'tuf ni baris apa? Dia mengikut baris dia sebelum harafat. Kalau al-ghaibu wasyahad, tapi kerana dia bagi bawah, kenapa dia bagi bawah ni? Mudhaf ilaih, maka dia pun ikut. Maknanya
maknanya zalika alimul ghaibi wa alimul syahadati. Tuhan tu adalah yang mengetahui perkara gaib dan yang mengetahui perkara nyata. Okey. Lepas tu kita tengok pula Al-Azizu. Ya. Al-Aziz, apa maknanya? Yang Maha Perkasa. Ini pun dia berbaris di depan sebab dia mengikut. Tengoklah geng-geng yang mengikut ni. Pertama apa tuan-tuan? Sifat. Kedua maktuf. Ketiga taukid. Yang keempat badal. Nanti kalau jumpa nanti kita terang satu-satu Yang ini yang paling sesuai kat mana agaknya tuan-tuan dan puan-puan? Sifat. Sifat kepada siapa? Zalika. Sifat kepada zalika dahsyatnya. Zalika boleh ke dia jadi mausuf? Saya tak pernah jumpa jawapan tu lagi lah. Tapi menjadikan saya berfikir. Sebab zalika tu Allah tadi susah jugalah tuan-tuan saya nak jawab tuan-tuan. Tapi saya dah ada jawapan lah. Okey, kalau kita nak menyatakan sifat dengan mausuf, dia mesti saya kata al-alimu. Apa makna al-alimu? Yang mengetahui. Ini sebab kita tak sandarkan dia, kita kekalkan alif lam dia. Kalau nak sandarkan dia pada ghaib, buang alif lam. Macam kita sebut al-Abdullah ke Abdullah, ar-Rasulullah ke Rasulullah. Ya, kita buang alif lam sebab dia mudhaf. Kita nak kata yang maha, yang mengetahui. Apa sifat dia lagi? Al-Aziz. Begitu. Okey, boleh jugalah. Yang maha mengetahui lagi maha perkasa. Okey, kalau kita yang lebih sedap dia, kita sebut Allah dah. Allahu Al-Aziz. Ini nampak. Yang ini dipanggil apa ni? Mausuf. Yang ini dipanggil sifat. Apa makna mausuf? Perkataan yang kita nak sifatkan, iaitu perkataan Allah. Jadi kita nak sifatkan dia sebagai Al-Aziz, Allah yang maha perkasa. Maka mausuf dan sifat mesti 4 syarat tu mesti dipenuhi lah. Mesti sama. Sikit dia tak sama, tak boleh. Pertama apa yang sama ni? Alif lam. Kalau tanwin, tanwin lah. Kalau kita sebut misal kata rajulun, makna rajulun seorang lelaki yang mulia, karimun. Kalau tanwin mesti dengan tanwin. Yang kedua apa yang sama? Baris, iaitu bagi depan mesti baris depan. Ketiga, bilangan dia. Allah bilangan dia berapa? Mufrad atau satu, maka sifat dia mesti satu. Maka yang keempat apa dia? Jantina. Jantina perkataan Allah ialah muzakkar. Jantina perkataan, bukan jantina Allah. Jantina perkataan Allah ialah muzakkar, maka sifatnya muzakkar. Kalau kita nak sebut seorang perempuan yang mulia, dia akan jadi imra'atun karimah. Mesti muannas sifat dia. Maka mausuf dan sifat. Sifat dan mausuf. Orang biasa sifat mausuf kan? Sebenarnya susunan dia mausuf dan sifat. Mesti mausuf dulu. Supaya mengelakkan kekeliruan sebut mausuf dulu. Kita sebut satu perkataan, kemudian kita nak nyatakan sifat dia, maka itu dipanggil sifat. Perkataan yang pertama tadi dipanggil mausuf. Jangan terkeliru kalau ustaz sebut na'at dengan man'ud. Yang ini disebut man'ud,
sama agak maknanya. Yang nak disifatkan, yang ini dipanggil na'at. Kalau ustaz-ustaz saya biasa guna maksud sifat saja. Okey, kalau tuan-tuan kata dia sifat kepada zalika tu, saya tolak dulu ya. Sementara sebab saya saya tak nak. Kalau tuan-tuan nak katakan dia sifat kepada siapa? Alimu itu adalah yang maha mengetahui perkara gaib dan nyata, yang bersifat Al-Aziz Ar-Rahim. Pandangan yang agak boleh diterima, tetapi yang lebih mudah kita menyatakan zalika ini mubtada, alimu jadi khabar. Ini dipanggil khabar satu. Apakah khabar yang kedua? Zalika Al-Azizur Rahim. Ini khabar yang kedua. Kalau tuan-tuan kata sifat kepada alimu, saya boleh terima juga Al-Alimu Al-Azizu. Tapi untuk selesaikan masalah selepas tu agak leceh sikit. Okey, pertama berita dia kepada Allah maha mengetahui perkara gaib dan nyata. Yang kedua, itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu adalah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kata saya punya kitab yang ini khabar ketiga. Zalika allazi, Tuhan yang mencipta langit dan bumi itu adalah yang, iaitu Tuhan yang Ustaz, saya rasa yang ketiga tu kalau saya kata Al-Aziz, yang kedua Al-Aziz itu Al-Fani, Al-Aziz, Al-Rabi. Boleh juga tapi saya nak yang itu juga. tapi kakak punya tu boleh diterima. Macam mana kawan-kawan kita kalau menyatakan Al-Aziz adalah sifat pada alim, dia menepati semua ciri-ciri sifat. Kalau kakak nak menyatakan ini yang ketiga, itu adalah yang maha penyayang. Boleh juga, tapi saya nak yang macam saya je supaya tak banyak. Yang sebenarnya kalau tuan-tuan buka banyak kitab, dia akan ada kepelbagaian, tapi memberi maksud yang tak akan larilah. Mengapa tidak dikatakan itu khabar? Yang apa dia? Al-Aziz Ini macam ada banyak jumlah. Ya. Dalika alif wa syahadah jumlah pertama. Dalika Al-Aziz jumlah kedua. Dalika Al-Alim jumlah ketiga. Dalika Al-Ladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu jumlah yang keempat. Yang keempat sebab saya nak bagi tahu ada yang keempat pula selepas tu. Wa bada'a khalqal insani min tin. Lepas tu ada tak perkataan dia? Apa dia? Wa bada'a khalqal insani alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Okey. Kalau kakak nak jadikan ini, kalau kita nak jadikan dua cara boleh. Kalau kita nak jadikan ini, kalau tak nak jadikan khabar yang ketiga macam kakak kata, kita boleh jadikan dia sifat. Kalau kakak nak ini jadikan yang ketiga, boleh diterima juga. Yang ini jadi yang keempat, boleh diterima macam tu. Okey, kita saya tolak ansur pula lah. Jadikan ini yang pertama, kedua, ketiga dan yang keempat. Ada 4 cerita Okey, pertama zalika. Macam mana kita susun? Zalika. Okey, apakah khabar yang pertama? Alimu dan seterusnya. Apakah khabar yang kedua? Al-Azizu. Boleh. Ketiga, Ar-Rahimu.
jadi sifat Dan yang keempat dia ialah allazi. Boleh juga. Jadi maknanya nak diceritakan di sini, maknanya ada 4 perkara yang nak dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan. Zalika itu kembali kepada apa tadi? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allahu al-Khaliq yang menciptakan. Okey. Ada 4 perkara nak dinyatakan. Pertama, alimul ghaibi wasyahadah. Apa maknanya? Yang maha mengetahui perkara ghaib. Itu Tuhan yang mencipta langit dan bumi itu adalah yang maha perkasa. Boleh juga, ataupun kita nak gabungkan sifat dia pun boleh Dan yang keempat, maknanya Tuhan yang mencipta itu adalah yang maha pemurah. Kemudian yang keempat dikatakan khabar yang keempat, iaitulah Alladhi maknanya yang ini mesti kembalikan kepada di sini Allah lah. Hari ini perkataan ini kita cari kemudian kullah, ini perkataan maklum. Makna apa kullah? Setiap atau segala. Syai'in sesuatu. Ini perkataan yang maklum Khalaqa maklum tak? Maklum. Khalaqa fi'il apa? Fi'il madhi. Dhamir dia wa khalaqa maknanya dia telah mencipta. Hu wa ini haraf apa tu? Haraf athaf. Bada'a tahu tak bada'a? Saat dia biasa sebut apa? Nabda'ud darsa. Okey, bada'a fi'il madhi apa dhamir ini? Wa, makna dia telah memulakan. Dia telah memulakan. Ini isim ke fi'il? Yang ni kita kena main sikit lah. Isim apa tu? Isim masdar. Macam mana kita nak jadikan isim masdar kalau fi'il madhi khalaqa. Kalau kita tengok diagram warna kuning, dia sifir, dia kolom nombor 1. Kita nak tukarkan kepada kolom nombor 3. Kolom nombor 1 fi'il apa? Fi'il madhi. Kolom nombor 3 isim masdar. Dia adalah apa makna masdar? Kata terbitan. Kita nak tukarkan perkataan khalaqa kepada khalqun. Okey, kita bagikan depan lah. Dia bagi depan tak kisah bahasa Arab ni, tapi asalkan kita ada alasan dia. Khalaqa mana? Dia telah mencipta. Khalqun ciptaan. Ciptaan. Misal kata kita nak biasanya lah ini fa'ala mana apa? Dia telah membuat. Tapi pattern dia kalau perbuatan dia apa? Tak boleh fa'alun fi'lun fi'il Ini baris untuk masdar untuk 3 huruf ni. Tepatnya kita dapat dalam kamus. Dalam kamus kita memang bagi. Okey. Cuba tuan-tuan jadikan masdar. Cuba buka. Mari kita buka. Okey. Cuba buka muka surat 26. Muka surat 26. Perkataan yang pertama sekali sebelah kanan. Apa dia? 26. Ba'isa. Apa makna ba'isa? Itu mesti fi'il madhi, dia telah sengsara. Okey, cuba tuan-tuan jadikan masdar dia bu'san.
kan? Bu'san. Dia dalam kita punya buku, dia bagikan masdar tu bagi depan, bagi atas. Tapi tak kisah, ikut bagi depan, atas sama juga makna dia. Kalau bagi depan dia jadi bu'sun. Apa makna bu'sun? Kesengsaraan. Kamus hanya bagi makna kalimah sengsara, tapi kalau yang masdar maknanya kesengsaraan. Okey, cuba tuan-tuan buka pula perkataan muka surat 127. Cuba buka 127 perkataan di tengah itu zamaro. Zamaro. Muka surat 127. Zamaro, jumpa tak? Apa makna zamaro? Kalau fi'il madhi macam mana terjemah? Dia telah meniup. Sebab fi'il madhi punca dia ialah huwa. Kalau fi'il mudhari' sebelah itu pun huwa punca dia. Dia, macam mana masdar dia? Zamrun, kan? Kalau kita baca depan jadi zamrun. Apa maknanya? Tiupan. Itulah dia kata isim masdar atau kata terbitan. Okey, ini berbeza dengan kataan khalaqa tadi. Khalaqa mana? Dia telah mencipta. Ini fi'il madhi, tetapi ini adalah khalqun. Asalnya khalqun, tapi bagi hantar nanti saya tanya lagi depan. Khalqun, khalqin, khalqan. Bang, ada depan tak? Biasa bang duduk depan. Khalqan, khalqin, khalqun sama jugalah, tapi alasan baris je. Jadi tuan-tuan harus dapat membedakan kata khalaqa dengan khalq. Khalaqa maknanya dia telah mencipta, khalqun penciptaan, fa'ala dia telah membuat, fi'lun perbuatan, ba'isa dia telah sengsara, bu'sun kesengsaraan, zamara dia telah meniup, zamrun tiupan. Pelajaran bahasa Melayu lah tu, dan bahasa Arab juga. Boleh tuan-tuan? Saya perkenalkan sikit-sikit saja daripada sefer kita. Jadi siapa yang tuan-tuan dan perempuan diagram dia rosak ke, boleh tukar situ. Nanti saya apa ni, dia lembik ke kalau terkeroyok sendiri tak boleh tukar. Kalau cucu gunting tak boleh lah. Okey, ini adalah masdar. Apa makna khalqa? Ciptaan atau penciptaan. Ini masdar, kata terbitan. Ini adalah isim. Isim yang ditanggalkan alif lam dan tanwin. Sebab apa? Confirm kan? Boleh kata dia mudhaf ilaih? Boleh. Kalau dia mudhaf ilaih. Okey, ini cakap Melayu. Ini makna apa? Dari T makna apa? Tanah. Kadang-kadang pengetahuan sedia ada kita boleh agak dah makna. Manusia dicipta daripada tanah. Walaupun kita tidak jumpa makna. Banyak juga pengalaman-pengalaman kita dalam semua bahasa pun yang banyak membantu ialah pengetahuan kita yang sedia ada. Misal kata, dalam saya boleh bahasa Arab, boleh baca kitab, tapi saya akan terkial-kial dalam baca bab ekonomi dalam bahasa Arab sebab saya tak berapa gerti. Dalam bab-bab politik apa semua tu, yang istilah-istilah itu yang menjadikan sebab konsep teori politik itu saya tak menguasai, jadi saya tak boleh agak. Kalau bab fiqah, bab tauhid, bab bahasa Arab tu maknanya tak tahu makna pun kita boleh agak dah. Pengetahuan sedia ada kita tu sangat banyak membantu sebenarnya dalam bahasa. Jadi apa perkataan yang kita tak tandakan? Satu je. Ni satu saja. Yang lain itu seolah-olah kita mengetahuinya. Sama ada dia memang popular dalam diagram warna pink tu, ataupun dia dah macam cakap Melayu dah, ataupun memang kita dah boleh agak dah. Satu perkataan yang kita perlu bincangkan iaitu ahsana.
sana ni rupa dia isim ke fi'il ke harf? Fi'il apa? Fi'il madhi. Okey, kalau tuan-tuan kata fi'il madhi, fi'il mudhari' pun ada juga yang pangkal dia alif. Ya, kalau alif ana Cumanya tuan-tuan jangan terkeliru, jangan cepat-cepat mendakwa bila ada alif ni dia adalah fi'il mudhari'. Sebab fi'il madhi yang ada alif dia pun banyak. Cuba tuan-tuan tengok sifir. Apakah sifir? Semua ada tak ni? Kakak, kalau kakak tak ada, ada di depan kak boleh ambil. Ada di depan. Semua diagram buku ada. Kamus dia dah habis. Boleh ambil. Okey. Cuba tuan-tuan senaraikan sifir berapa? Fi'il madhi sifir berapa yang ada alif? Pertama sifir 2 kan? Apa bunyinya? Saya kata anzala. Apa makna anzala? Dia telah menurunkan. Itu bukan fi'il mudhari', anzala. Lagi sifir berapa? Sifir 6. Apa bunyinya? Misalnya kata kita jumpa perkataan in fa'ala. Cuba bariskan. In fa'ala. Ikut pattern dia. Kita akan boleh bariskan perkataan yang tak ada baris dengan disiplin sifir. In qalaba, dia telah balik. Lagi yang ada alif pangkal dia 7 ada. Bunyinya macam mana? Ifta'ala. Contohnya, cuba tuan-tuan bariskan. Ifta'ala. Dia akan jadi ifta'roba. Ia telah jadi hampir fi'il madhi ni. Lagi sifir berapa? 8. Macam mana bunyinya? If'alla. Cuba tuan-tuan bariskan. Iswadda. Ikut pattern dia terus jadilah. Sebab tu orang-orang pondok lu tidur atas kelapa goming semua tu kan, nak menghafal pattern ni lah. Supaya jumpa tu dia boleh pasangkan dan dapat bariskan dengan tepat. If'alla, dengan sendiri tuan-tuan akan dapat baris iswadda. Ya? Lagi